menentang Melayan. Okey, terdapat pelbagai reaksi terhadap pembentukan Melayu Union, iaitu yang pertama, sebilangan orang Melayu menentang Melayan Union. Kebanyakan orang Melayu menentang Melayan Union, tetapi terdapat juga golongan yang menerima Melayan Union. Okey, kita lihat sebab penentangan oleh orang Melayu. Yang pertama ialah membantah tindakan Sir Harold MacMichael mengungkut raja-raja Melayu bahawa baginda akan diturunkan daripada tahta sekiranya enggan menerima Melayan Union. Contohnya Sultan Badlishah dari Kedah. Yang kedua, Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri, contohnya Sultan Selangor. Yang ketiga, terdapat sultan yang menandatangani perjanjian Melayu Union atas dasar setiakawan seperti bagi orang Melayu, keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk British membuat pembaharuan politik. Jadi baru saja lepas Perang Dunia Kedua, jadi masa tidak sesuai untuk British buat pembaharuan politik. Orang Melayu menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Melayan Union kerana Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis Raja-Raja Melayu. Mereka hilang tahta dan kredibiliti. Kredibiliti ni kuasa sebagai ketua orang Melayu. Zakat fitrah dipungut di bawah nama Gubernur Melayan Union. Bertentangan dengan kedudukan Sultan yang merupakan ketua agama Islam. Dan pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang ditolak orang Melayu. Kerakyatan longgar pada orang dagang. Orang dagang ni ialah orang Cina dengan orang India. Dasar terbuka British akan mengancam status quo orang Melayu sebagai penduduk pribumi. Status quo ni kedudukan. Pribumi ni penduduk asal di tanah Melayu. Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang. Ini membimbangkan orang Melayu lah jikalau mereka menerima Melayan Union. Ekonomi dan pendidikan mereka akan bertambah mundur. Ini yang membimbangkan orang Melayu. Okey. Seterusnya, orang Melayu bimbang kehilangan warisan yang dibina oleh kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka. Pengenalan Melayan Union akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan tersebut. Okey. Ada juga golongan yang menyokong Melayan Union. Penyokong Melayan Union antaranya ialah orang dagang dan Melayu radikal. Orang dagang ni orang India dengan Cina. Melayu radikal ialah kumpulan orang Melayu yang menolak sistem politik feudal. Maksudnya sistem politik beraja. Dia tak mahu raja dan memandang Indonesia sebagai inspirasi, sebagai contoh yang patut dicontohi. Mereka mendukung Melayu Raya dan bergabung dengan Indonesia Raya. Mereka nak tubuhkan negara baru iaitu Melayu Raya. Kebanyakan mereka berasal dari Indonesia. Dan orang Melayu radikal ni bersetuju dengan dasar menyatukan negeri Melayu menjadi sebuah unit politik untuk melicinkan pentadbiran. Mereka menyokong dasar sama rata Melayan Union yang akan menghapuskan hak perlindungan kepada orang Melayu. Mereka menyokong kerakyatan terbuka kerana boleh mengekalkan kerakyatan negara asal masing-masing. Maksudnya kalau seorang tu dia ada kerakyatan lain dan dia nak mohon jadi rakyat Melayu Union, boleh. Dia boleh ada dua kerakyatan atau lebih daripada satu kerakyatan. Okay? Mereka mempercayai janji British yang akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Melayu Union disokong oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya atau PKMM kerana pemerintahannya bersifat barat. Ingin menghapuskan sistem feudal Melayu, sistem beraja dan pembesar. Tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar. Mereka menyokong konsep republik seperti Indonesia. Republiknya maksudnya dia tak ada raja. Dia diketuai oleh presiden. Konsep Melayu Raya dilaksanakan. Menyokong penyatuan pentadbiran agama Islam dalam Melayan Union kerana hal ehwal Islam dipermudah.
Terdapat pegawai takbir Melayu yang menyokong Melayu Union dengan alasan British merupakan kuasa besar dan mempunyai kecekapan untuk bangunkan tanah Melayu. Okey, Melayu Union juga disokong oleh Angkatan Pemuda Insaf atau API, pimpinan Ahmad Bostamang, Angkatan Wanita Sedar, Awas dan Barisan Tani Malaya atau Batas. Tindakan orang Melayu menentang Melayu Union. Orang Melayu menentang Melayu Union melalui penulisan dalam akhbar secara berterusan seperti Utusan Melayu, Majlis Warta Negara. Kemudian, orang Melayu mengadakan demonstrasi secara berterusan dan damai semasa Sir Harold MacMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Mereka adakan demonstrasi tunjuk perasaan. Kemudian Persatuan Melayu telah dihidupkan semula untuk menentang Melayu Union dan mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Dato' On menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan United Malays Organisation. Kemudian mereka mengadakan Kongres Melayu pertama di Kelab Sultan Sulaiman 1 hingga 4 Mac 1946 yang dihadiri oleh 41 buah persatuan dari seluruh semenanjung tanah Melayu. Kongres bersetuju menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO untuk menentang Melayu Union. Kemudian Kongres Melayu kedua diadakan pada 30 hingga 31 Mac 1946 untuk membantah pengisytiharan Melayu Union pada 1 April 1946. Tindakan orang Melayu seterusnya mengadakan rapat umum, tunjuk perasaan juga di setiap bandar besar, tunjuk bantahan mereka kepada ahli Parlimen British iaitu L.D. Gammons dan David Rhys-Williams. Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar pada 24 April 1946 untuk menyatakan bantahan kepada ahli Parlimen tersebut. Okey, terus pada latihan iaitu latihan AC kali ini, SPM 2016, mengapakah kumpulan orang Melayu radikal dan orang dagang menyokong Melayu Union? Ini 8 markah. Okay. Dan soalan C, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah akan berlaku sekiranya Melayu Union terus dilaksanakan di tanah Melayu? 8 markah. Okey, sekian saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat menjawab soalan latihan.